Contohnya, one lady came to me, anak dia gatal mata. Soalan dia first dia, boleh buta tak mata anak saya? Allah, ya Tuhanku. Kan? Dan ada pula kadang yang baru ni datang, tak check pun tiba-tiba dah tak nampak pasal ada glaukoma. Mata tak nampak, tak apalah, tunggu. Nanti baik sendiri ya. Dah. Baru ni pula one man retina detachment pula. So, sebab ilmu kita tak tahu, so kita pun kadang-kadang terpesona. Orang datang jual jus macam-macam untuk terang mata. Makan gula-gula mata rabun boleh baik. So, a lot of misconception. Anak rabun tak nak pakai spek, pasal apa lagi pakai, lagi naik power. So, kesian anak tu tak pakai spek, sekolah blur je, performance tak bagus. So, untuk membetulkan semua tu, I wrote this book, Peliharaan Mata many years ago, tapi saya tak sort of tell about it. Tapi in this book, I tell about all the frequently asked question. Contohnya, apakah punca rabun jauh? And I have some pictures here. You all tengok gambar ni mesti all sedih. I have this lady pakai contact lens. Dia pakai contact lens, macam ni. Dia pakai contact lens untuk ubah warna mata dia, pasal dia nak lawa kan, mata biru. Kemudian you know what happened? She became blind because dia tidur dengan dia punya contact lens tu, dia kena cornea ulcer. Siapa pakai contact lens kat sini? Okay. So tengok mata dia kan, dia punya tu dia putih. Dan sini pula orang ada darah tinggi tak makan ubat, dia punya blood vessel jadi block. Yang atas ni pula glaukoma, yang kencing manis pula. That's why today I've offered from our center, which usually costs you a lot of money if you have to take the photo, but we do it for free today. Syukur pada Allah. Yeah? We get the company tolong angkat semua tu, ambil gambar. Imagine with one click of a picture, kita roll up 4 diseases. Apa dia? Katakanlah kita ambil gambar, senang nak dapat, that means your media is clear. That means most likely tidak ada cataract. Lepas tu kita tengok saraf tu pula, my staff are trained to see whether ada glaukoma atau tidak. Thank you, sir. Ada glaukoma atau tidak. Dan juga bagi orang yang ada kencing manis, darah tinggi, siapa yang kencing manis yang tak kawal gula dia, kemungkinan buta 25 kali ganda. Kalau you dengar seseorang jadi buta, tiba-tiba confirm kencing manis. Dan pernah tak tengok orang yang pergi dialisis? 90% diabetes. Orang potong kaki, diabetes. So maknanya kalau kita kena kencing manis, kalau tak kawal, bagi orang lelaki hilang kelelakian dia. Kaki dia kebas, tangan dia kebas, mata dia buta. Bila kaki dia kebas, dia terpijak paku, dia tak rasa. Kuman, gula tinggi, makan kuih koci, makan teh tarik, makan nasi lemak. Macam itu memang hobi dia, all the time kan. Makan memang hobi lah, hobi makan gula tu. So kuman masuk kena potong. So kesian tak penyakit ya, mata buta, kaki kudung, duduk kat dialisis, tak ada kehidupan. Betul tak? So apa tagline kita hari ni? Apakah racun nombor 1 di dunia? Gula. Yes. Okay, gula. Nanti Farah pun ada, saya dah YouTube kan, dah famous Farah sekarang. Farah mungkin dah share. Payu sekarang lah sekejap, 3 minit saja. 3 minit cakap dengan saya kejap. Okay, Farah sini. Farah beritahu, okay, sekarang berat badan Farah berapa? Berat badan 68. Sebelum ni 83. Dalam masa berapa tahun? Setahun. Ada makan produk? Ada makan lotion kurus badan? Tak ada. Tak ada. Okey, apa Farah buat? Okey. Assalamualaikum. Saya sebenarnya just nak share sikit lah. Kebetulan sebab hari ni kan Prof minta saya share. Actually dulu saya memang tidak mengamalkan aktiviti sihat lah, macam makan suka hati. Early morning makan nasi lemak, roti canai. Nasi lemak, roti canai, tak lari lah. Sebab kat kedai mamak kan, selalu tu lah yang kita order kan. So memang dia tarik ke kopi. So benda tu saya rasa memang kita, kalau pagi nasi lemak, roti canai, tengah hari makan apa? Tengah hari kita pula makan kari, nasi kan? Nasi banyak mana? Nasi dulu ke lauk dulu lauk? Selalu kita akan sepinggan penuh nak? Penuh lah? Bukan, penuh. Lepas tu lauk kari and everything. Lepas tu kita pun akan makan kadang kuih-kuih lagi kadang kan. Lepas kek, bercuci mulut. Ya, ada dessert pula kan. Lepas tu petang kan nanti biasalah kalau ada pisang goreng tepi jalan beli pula kan. Keping pula. Kadang 5 makan je ikut rasa. Minum dengan teh.
Tengok ada gula pula. Ada. Lepas tu makan petang. Betul. And then malam pun kalau balik rumah ada makanan masak ke apa kan. Kalau dengan family kan. Makan nasi tadi dengan mak ke ayah kan. So memang lifestyle tak sihat lah. Lepas tu bersenam pun tak ada pun. Duk sibuk kerja, balik kan, lewat, kadang keluar, pergi shopping mall gitu. Tak ada pun nak fikir untuk bersenam. Jadi benda tu semua buatkan saya rasa macam sakit lutut. Walaupun saya umur 29 tahun lepas, macam sakit lutut. Berat 83. So saya rasa macam tak balance. Saya kata kenapa saya macam sakit lutut pada tak ada tua lagi kan. Feedback kan, Instagram. Jadi saya rasa macam benda ni buatkan saya berubah lah. Daripada saya dengar Prof punya talk every night. Setiap malam saya dengar. So saya rasa macam dengan leteran lah, leteran. Tapi yang memang sangat power sebelum tidur lah Prof. Dia punya minda separa sedar. Dia buat kita macam efek tau. Kita macam walaupun kita tak ada kata dengar tu hari-hari kita nak tangkap, tapi dia macam buatkan kita terkesan dalaman. So sambil tidur tu YouTube tu jalan, kita tidur dengan benda tu. Ya. Sebenarnya when you sleep, your subconscious mind dengar. That's why kanak-kanak kalau nak hafaz Quran apa, kita pasang Quran all the time. In fact, someone give me a guide, kalau kita nak ru'yah daripada syaitan, pasang surah Ar-Rahman 7 kali ocolu. Nak tidur, Ar-Rahman 7 kali. Bangun pagi, first thing, terus pasang Ar-Rahman 7 kali. Ru'yah untuk jaga syaitan. Dan saya pun biasalah bila umur-umur macam 29-30 kita banyak emosi kan. Jadi kita pun tak balance. Rasa stres makan coklat, makan ice cream. Benda tu normal lah kan kalau orang yang bila dia tekanan kan. Jadi saya pun macam sebenarnya kita kena start dalam diri dululah. Starting saya kata bila Prof kata gula tu racun, saya pun kena avoid gula dulu. So hari-hari pagi mungkin terkejut lah kot starting kita nak terus stop gula kan. So saya mungkin satu hari saya minum sekali je. Mula-mula dah Maybe 3 in 1? Ya. 3 in 1 stop. Milo kan. Balik kat rumah stop. Coffee, Nescafe and everything tu lah. Sebut brand nanti saya kena. Just say 3 in 1. Any 3 in 1 is not good because hidden sugar. So kalau nak beli apa-apa 2 in 1. Even creamer are no good. Yang itulah yang memang 3 in 1 tu lah kan. Bila kita marah tu kita akan rasa macam hari ni kita dah buat something yang bad lah dalam benda dalam hidup kita. So kita akan sebelum tidur kita akan muhasabah diri. Okay, hari ni kita dah buat something yang tak elok. Besok start balik, set balik, setting balik. Macam tu lah. Dan hidup saya makin lama makin lebih tenang Prof, dan lebih happy. Sebenarnya memang happy juga, tapi happy yang hanya buat-buat. Betul tak, bila Farah happy, the world looks right. Kan? Ada banyak benda tak nak marah ke nak berubah. Ke dapat okey semua? Alhamdulillah, semua saya rasa smooth lah. Dia saya follow apa yang Prof cakap kan. Walaupun kita rasa macam terikut, walaupun tak hari dengar kan, dia akan terkesan juga. Dan bila surrounding saya pun join. Contoh, dulu saya makan dengan diorang semua, order sama-sama order. Lepas tu bila dia tengok hari-hari minum air kosong, dia kata, kita tak boleh jadi ni, Farah ni minum air kosong. Diorang pun minum air kosong. Kadang-kadang saya tak ada pun cakap jangan minum air kosong, tapi diorang sendiri nampak perubahan. Dan kawan-kawan saya semua start nak jaga badan lah apa kan. Saya pun okey lah, support lah. Itu dia panggil mirror neuron. Misalnya sekarang, if I smile, you smile. It's called mirror neuron. Neuron kita ni, what I do, my neuron will go to your neuron, you do the same thing. It's psychology. Ya, sebab itu kalau kita make sure kita around orang positif, kita akan positif. So kalau orang negatif, kita tak usah kawan dengan dia. Mufarakah, doakan dia. Kalau kita boleh kawal dia, boleh. Tapi kalau dia mengawal kita, mufarakah. Kita betulkan diri kita. So betul, if you correct yourself, the whole will correct itself. Okay, ada apa lagi nak cakap? Dan juga saya nak share contoh macam tawakal kan. Just consider ya. Memang betul, konsep tawakal tu sebenarnya memang sangat-sangat powerful. Sebab kita hidup ni memang kita semua plan, rancang. Tapi tak dapat, kita kecewa kan. So benda tu sebenarnya bukan atas keputusan tu bukan tangan kita. Memang Allah nak tentukan. Tapi bila tak dapat, kita kena tahu ini bukan yang terbaik untuk kita. So kita akan lebih tidak give macam mana, kecewa yang let go je. Kalau orang nak cakap apa kat kita pun, kita cakap tak apalah, itu dia punya hal. Kita nak ubah diri kita, bukan dia. Jadi kalau dia nak ubah, dia kena ubah diri dia dulu. Kita kena ubah kita sendiri. Itu saya
sajalah dari saya. Terima kasih banyak bukan untuk Farah. Masya Allah. Terima kasih. So maknanya ini konsep dia panggil reset Minda. So that's why inspirasi An-Nur ni kita lakukan klinik reset Minda. Kita betulkan diri kita, our life betulkan. So kami back to mata again. Okay. So siapa dah jumpa? Wah, Tuan Haji ni murah hati. Kita ada hadiah percuma. Nanti saya akan soalan tahu. Wis, dengar apa saya tanya ni. Nanti dapat hadiah lagi. Ni favourite saya ni. Buatin. Saya ambil saya dah tiga-tiga ni. Okey, tengok orang ni kan. Putih kan. Kesian cataract. Ini pengalaman orang paling tua yang pernah saya operate umur 91 tahun. So don't think that operation tak boleh buat untuk orang tua. Kesian orang tua. Okey. Semalam pun kadang-kadang tu lah, kadang boleh check mata orang ni, kita dapat banyak rahsia daripada rumah tangga dia orang macam-macam. So believe me all, hidup ini adalah ujian. Whatever happen ujian. Dan saya nak kongsi apa saya dengar daripada Ustazah. Saya suka dengar Ustazah Nur Hafizah. Siapa yang nak dengar daripada saya lah, daripada dengar saya baik dengar Ustazah Nur Hafizah. Dia lagi bagus. Dia share satu benda yang saya rasa memang nak tahu 5 dia sebut 10 hati. Because of course I'm talking about the eyes, tapi saya nak cakap pasal hati juga. Because kan you all, at the end kan, kajian menunjukkan 75% penyakit disebabkan jiwa. Sebab orang yang negatif banyak penyakit. Cuba kita recall makcik-makcik kita yang banyak penyakit, mulut dia macam mana? Muka senyum ke masam? Beletih, semua tak kena, hard to please. These are the people muka cemberut daripada Indonesia. So orang yang macam ni memang banyak penyakit. Okay? So 10 ciri, tapi saya sebut 5 saja, saya nak sebut sini. Yang pertama, hati yang dikasihi Allah ialah kefahaman bahawa semua takdir yang berlaku tu Allah punya. Anything that happen, yakin Allah yang buat. So macam Farah kata, kita tak usah marah. Whatever happen, ingat formula kita yang pertama, peristiwa ialah takdir, respon kita adalah tadbir. Hasil kehidupan dunia akhirat tu ditentukan oleh takbir kita, kan? So you faham semua takbir. Yang kedua ialah selalu ingat, you all duduk sini, rasa tak nikmat Allah? Macam mana? Apa nikmat you rasa? Mata nampak, udara sejuk. Tuan Haji Jamal beli aircon baru, pasal program tambah aircon, selesa, tenang. Banyak orang yang hati dikasih Allah, dia sibuk fikir nikmat. Syukurnya, syukur perkataan dia. Saya nak tanya, if you nak zikir, you kata macam ni, Alhamdulillah, ataupun Alhamdulillah. Which one? Kalau kita terima kasih dengan terima kasih. Tapi berapa kita? Subhanallah, subhanallah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. So we must focus apa yang baik around us. Sebab siapa bersyukur, Allah tambah lagi. So orang yang bersyukur ni suka ingat nikmat dia sebelum, semasa dan selepas. Dan dia ingat Allah saja bagi orang Islam, ya. Yang ketiga, hati ni dia hidup yang sedar bahawa semua yang berlaku terbaik. So kalau kaki kena potong pun bagi orang yang dah kena potong, saya cakap ni untuk mencegah. Tapi if it already happen tu you kena potong, tak apa. Sebab banyak patient jumpa saya, dia kata dia buta mata. But muka dia setengah orang tu, let me tell you, manusia ni, ada orang tu dia buta, tapi muka dia macam ni. Tak apa doktor, saya boleh hafal Quran. Ini Tuhan, baru ni warna dipimpin, tak nampak. Tak apa doktor, saya rasa ni kan, ni caranya Allah nak suruh saya dekat dengan dia. Saya pun dapat pencet ilat, saya boleh hafal Quran. Yang lain pula, power 800, dia buat surgery, vision, mata kering, blur sikit. Komplit. Nampak tak? Maknanya bukan apa berlaku pada kita, tapi respon of what happened to you determine your happiness. Ya, kau. Sebab tu, apakah profession kita hidup di dunia ini? Farah kerja apa? Bisnes. Puan kerja apa? Bisnes. Kerja kita bukan bisnes, bukan doktor, bukan pakar mata, bukan. Kerja kita adalah membersihkan jiwa. Your profession in life membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan nak tahu hati bersih atau tak bersih, gembira dan syukur. Kalau stres, confirm penyakit hati banyak. Kalau payah nak senyum kan, senyum, ketak.
Tak senyum pun, ini Tan Sri ke Puan Sri? Puan Sri. Kalau cleaner ni, nah, kat toilet kotor. Kalau Puan Sri, habis. Itu sombong. If you treat differently based on pangkat, sombong tak bawa syurga. So kita mesti baik dengan semua orang. Nombor 3, nombor 4, merasa dilihat Allah. Rasa Allah lihat tak you sekarang ni? Do you know what Allah tahu what's in your heart bercakap, mengutuk. Yang kelima ialah merasa melihat keindahan, melihat Allah. Okay, that is one. Okay, so saya nak cakap tentang mata. Satu, kencing manis. So siapa nak taubat tak nak makan gula lepas ni? Semua taubat So kat surah An-Nur pun, Puan Zarina, so bila kita breakfast tu kita hati-hati je lah. That's why kadang kita on the strict diet, tiba-tiba kita breakfast, Allah kan. So kena conscious lah, conscious. Just a guide for you, if you want to eat macam ni. Kalau karbohidrat besar ni, sayur besar ni, protein besar ni. Boleh from your hand. Karbohidrat besar ni, sayur besar ni, protein besar ni. Your palm. Okay? Suku setengah. Oh, macam mana? Suku setengah. Oh, macam mana, Man? Suku protein, suku karbo setengah, sayur dan buah-buahan. Masya Allah, patut Tuan Jamal maintain. Sejak saya jiran dengan dia, dah 26 tahun, macam tu je. Mana Jamanom. Satu lagi, saya kalau suami sihat kan, saya ucap tahniah pada isteri. Tapi kalau suami tak sihat, memang kena marah suami tu. Saya sampai datang klinik saya, memang saya marah. Suami saya memang kena marah je lah. Non-control kan? Sihat, Man. Tak apa, Man. Man, I know you're suffering, Man. Thank you, Man. But good, actually, betul. Siapa untung bila kita badan sihat? Kita sendiri. Okay? Because our husband sayang macam mana pun tak boleh. The most boleh pecik kepala tu je. Lepas sakit kita, luka-luka semua dia, tak boleh. So we have to take care of ourselves. Okay? And if we love ourselves, we take care of ourselves. Yeah? Okay, so tu pasal mata kencing manis. So penyebab utama kebutuhan apa dia? Kencing manis. Baik. Satu lagi dosa kita orang kita ialah apa dia? Kalau masak serbuk perasa. Siapa dah ada serbuk perasa kat rumah? Stop Siapa caterer yang menonton, saya doakan you all tak payah guna serbuk perasa. Sebab tu kadang nak pergi orang kahwin, tension saya nak pergi orang kahwin kan? Kadang makan buah, seram, balik memang sakit perut, berangin-angin. Because serbuk perasa. Dosa pada saya lah. Why you make lauk sedap because serbuk perasa? Kan? Gunalah bahan. Nak berkat kan, kita berniaga kan? So, saya cadangkan sampai caterer tulis. Caterer tanpa serbuk perasa, confirm orang akan pergi. Okay? Dan itu satu penyakit yang senang kena. Nombor 2 lah glaukoma. Tahu tak apa glaukoma? Glaukoma, saya tak tahu kita ada PowerPoint, tak apalah. Glaukoma ni satu keadaan di mana saraf kita rosak disebabkan oleh tekanan yang meningkat. Dia panggil pencuri senyap penglihatan. Pencuri senyap maknanya apa? Dia curi tapi tiba-tiba tak ada. Kesian pasien baru ni. Prof, saya baru balik berdebarkan. Di mata saya tengok, ya Allah, one eye dah gone. One eye tinggal 95%. Nasib baiklah. Itu pun saya lupa letak ubat lah, Prof. Tuan Haji, lepas ni tak ada balkan Satu dah tak ada. Tapi orang kita macam tu lah kadang kan. Tak cakna. Please be responsible for your health. So mata dia glaukoma. Sebab glaukoma kronik ni, anyone, that's why anyone above 40, American Academy kata mesti check mata once a year. What you have today is just a screening saja. But the full assessment, you have to do a full assessment to know how much, because ada mesin yang boleh buat scan mata kita tu. Glaukoma is salah satu pencuri senyap penglihatan. Nombor 3 ialah siapa yang ada darah tinggi, tolong makan ubat. Because you can get stroke in the eye, stroke in the brain, dan juga blood vessel boleh pecah. Okay, before that I want to ask you all, you all rasa mahal tak nak jaga kesihatan? Mahal tak nak makan makanan sihat? Most people, dia kata tak apalah Prof, kita orang rasa kenyang, makan nasi banyak kenyang, nak makan sikit-sikit lauk. But believe me, once you all sakit, menyesal hingga ke akhir hayat. Okay, let me tell you an idea of what it costs if mata you all rosak. Kalau you kencing manis, ada bengkak, dulu masa zaman saya, kita orang laser. So banyak retina yang besar macam ni. Untuk mencegah kebutuhan, saya kena laser supaya mata tu daripada katalah ada 300,000 tinggal 100,000, berapa ratus ribu je. So orang tu malam tak apa nampak drive malam payah.
Tapi teknik baru pula sekarang ada di semua kerajaan semua tu, kita ada injection antibody specific for that hormone. But you know how much it cost? Per injection 3,000 each. Dalam mata rosak. Macam ni, once you kena injection, macam dah rabak. Kita tahu kain koyak rabak, kalau repair boleh baik tak? Tapi orang kita kata apa? Lepas injection, lepas laser lagi tak nampak. Orang kita kan? You know what I say? Okay, ada tak doktor yang waras di laser mata orang supaya tak nampak? Ada tak? Sebenarnya kain dah koyak rabak. Kalau laser pun tak laser, memang dah rosak mata dia. Macam orang ambil tulang belakang lah. Lepas tulang belakang lumpuh, padahal memang penyakit dia tu boleh jadi lumpuh. Doktor terpaksa ambil air tulang belakang untuk tahu kuman. Tapi dia kata lepas doktor cucuk. So saya kata apa? Doktor kerajaan ke doktor private? Agak-agak doktor private macam saya ni, doktor kerajaan siapa lebih ikhlas? Doktor kerajaan. Doktor macam saya mungkin mata duitan, orang datang dapat duit. Betul tak? Tapi doktor kerajaan lebih ikhlas sebab dia cucuk you all ke, dia laser you all ke, gaji sama. Baik, tak usah buat balik awal main anak lagi best. Kau masa saya kerja-kerjaan dulu punya penat, saya mengandung nak lagi laser, macam tu laser. Mabuk, makcik lihat kejap, saya masuk belakang tidur kejap. Sambung. Penat pasal dalam mata dia kecil. Sambil kita laser dia gerak-gerak, kita nak aim lagi, Allah, muntah. Penat. So baru ni orang telefon saya, Prof, saya kecil manis, doktor nak bagi laser, boleh ke? Doktor kerajaan ke doktor private? Kerajaan. Kalau makcik datang sini, kena bayar mahal. Baik buat kat sana. Itulah doktor dia. Okey, nak tanya kawan, nak dengar kawan ke nak dengar doktor cakap? Saya mula garang. Doktor cakap baik. Akak tahu berapa laser kat private? 500 atau 1000 sekali mata. Makcik pergi bayar berapa? RM5. Jadi nak pergi mana? Kerajaan, Prof. Okey. For government, selalu orang private suruh datang hospital dekat. But I'm telling you, siapa yang mendengar ni, if you are a government servant, ada facilities oleh hospital kerajaan yang sangat mantap, please go there for things like laser dan sebagainya, kecuali oleh insurance. Okay. Tapi injection pun dekat hospital kerajaan pun kena bayar juga. So maknanya the price you have to pay kalau you tak sihat memang tinggi. I once met a lady, Prof, saya tak ada duit dah. Because diabetes macam ni, satu injection sebulan, satu injection 2 bulan, satu injection 3 bulan, rest 3 bulan. Ukur balik. Kalau, so how much? And satu lagi penyakit ialah yang kena injection, apa tahu? Degenerasi makula. Retina you all tu, yang kat tengah-tengah tu, siapa umur 50 tahun yang masa muda merokok, tak makan sayur, makan benda yang tak ada sayur, tak ada banyak antioksidan ni, asyik makan proses, fast food, rokok, gula. Subhanallah, the way our youngsters are living their life now, kan? This person, saya pernah jumpa one lady, you bayang, can you pick in your mind now? Can you imagine 80-year-old lady? Butuh. Jumpa saya duduk. Tengok, memang mata dah teruk. But if tak beri injection, lagi teruk. So the injection is just to prevent from further loss. Tak lagi balik dah koyak apa. So saya pun injection. Anak dia hutang masa tu. Prof, whatever, just do. But Cik Dato', let me tell you, saya injection pun, I cannot get back, prevent. So saya kata, siapa smoker? Ayah saya, arwahnya berokok tegar. Dia pusing anak-anak dia. Dia rokok ke? Semua 5 anak lelaki merokok kat rumah. Sian mak dia. So mak dia passive smoker, rosak mata dia. So RM20,000 lah. Because masa tu obat yang ada latest RM6,000. So Dato' kita kena injection 3 bulan. RM6,000. Masa tu kena beli lagi. Tak apa, I spend any month for my mom. But too late, isn't it? And believe me, saya tanya anak dia, you all, ini sebab rokok. Do you want to continue smoking? Yes. To kill. Another one story I'm telling you. I think you suka dengar cerita kan? Real lah. Okay. Saya housemate in 85. Saya masuk ke tempat tu. Pakcik tu gini. Tak ada nafas. Tolong saya doktor. Tolong. Nazak. Dia punya paru-paru dah pasal apa saya ukur kuat. So saya pun, kalaunya doktor kata tak beri family masuk, saya no, masuk aja mucak. Kan, suruh aja mucak. Kalau dia nak meninggal, apa yang doktor nak tolong? Pula tu kan doktor yang dia tengok ni, tolong ingat sikit Jangan suruh move out. Dia aja mucak orang tu dengan nazak kan.
So ucap, saya pun interview. Ayah, saya ukur pun kuat Prof. Bukan Prof lagi, masa saya houseman. Kuat doktor. Awak saya ukur tak? Bisa. Nanti nak saya ukur. Bisa. Dia nampak ada ayah dia nasab. Bisa. Dan bagi yang diabetes, bawa mak dia ni. Kaki potong, mata injection kan? Mak kecil manis. Mak makan kuih. Awak macam mana? Sama ke mak? Nak ubah tak? Sama, sedap makan. Tahu tak? Mak ni banyak manusia tahu tapi tak mahu. I don't know where it's the problem. So tujuan saya hari ini nak really increase awareness of health. That's why kita ada free eye check up from Andorra. What test do we do Andorra? Sugar ke? Dia buat sugar? Sugar dengan? BMI, sugar, BP. Yes, you all. BP banyak orang tak tahu tau. Banyak orang tak tahu. And most people thought 140/90 is good. No, WHO said it must be 130/75. BMI, kita punya mata, penglihatan tu. So siapa above 60, siapa yang ada mak ayah above 60, tolong bawa cek mata. Because kalau mau 60 ni, kalau cataract ni kan, kalau awal you buat senang, cepat, healing mudah, dan quality of life bagus. Jadi kini pula cataract, kita ada teknik di mana kita boleh gantikan kanta multifocal yang mak ayah kita boleh tengok jauh dan dekat sekaligus. And the treatment, the incision oleh 2.75mm, boleh buat pada hari yang sama dan boleh sujud within 3 days. Yang you all dengar apa kena tak boleh angkat berat, tak betul sebenarnya. Banyak orang takut nak buat pasal dengar kawan dia cakap. Okay, so setakat ni ada soalan? Mesti banyak soalan ni. Saya tak tu dia untuk open up ni. Wanita yang pakai contact lens you all, bukan rabun pun pasal nak lawa. Tapi muka dia memang lawa macam film star. Lawa sampai tengok satu mata cantik, satu mata parut macam ni. Apakah rawat tadi? How to rawat this? Anyone can teka? The only rawatan that we can do ialah kita kena ganti mata. Kita kena ambil kornea orang mati. Kita ambil kornea jernih orang mati tu, jahit kat mata dia. Contact lens. Baru ni umur 22 tahun, dia power sikit 100 lebih je. Tapi dah jadi blur. Pergi hospital Singapura nak ganti, doktor kata 50-50 sebab dah lama sangat blood vessel. So muka lawa, baru 22, mata sengit sebelah dengan parut. Macam sedih. Sedih. Kita doktor mata macam fresh. What I'm so passionate about this, macam sakit hati. Kesian. Orang pakai contact lens, mata merah, tak jumpa doktor mata terus pergi klinik biasa. Dan bagi doktor yang menonton ke siapa menonton di sini, every time mata merah tanya 2 soalan. Sakit ke tidak? Blur ke tidak? Kalau sakit dan blur mata, don't go to klinik biasa, go to pakar mata di mana-mana center sebab kami ada mikroskop boleh tengok. Mikroskop tu kalau early ulcer, kalau kita bagi ubat boleh selamatkan lagi. Okay, and there are some people, satu lagi dari segi spiritual, some people dia kena ulcer dia all, tapi Allah pelihara ulcer dekat mana, bukan kat tengah, kat tepi. Mesti orang banyak amalan baik. Sebab at the end of the day, kita ni banyaklah buat baik. Kadang-kadang Allah beri musibah, tapi Allah jauhkan daripada tempat bahaya. Setengah orang retina dia ada parut. Parut besar tapi tak tempat yang penting. Selamat penglihatan dia. At the end of the day, saya perhatilah pengalaman dari pakar mata dah berapa tahun. Orang yang pemurah, orang suka beri orang makan, orang banyak baca Quran, memang Allah pelihara mata dia. Dan kalau buat pembedahan tu memang sangat mudah. So sebab itulah, always be kind, jadi baiklah. Siapa yang buat tak baik memang rugi. Believe me, in your life, whatever bad you do will come back to you. So kita banyak dosa-dosa lama akan gigit kita selagi kita tak taubat. That's why must always taubat. Ya? Yeah? Okay, terbuka pula topik rabun. Siapa rabun kat sini? Siapa menyamar pakai contact lens? Kan? Okay, banyak orang pakai contact lens menyamar. Siapa rabun? Okay, just to clarify all, okay. Siapa yang buka spek, jauh tak nampak. Okay. Siapa jauh nampak, baca, kena pakai. Okay. So saya nak jelaskan. Macam you all, kita ada 2 jenis rabun. Satu rabun jauh, dalam bahasa Inggerisnya short sighted. Sighted means nampak dekat. Rabun jauh atau scientific panggil myopia. Okay. Contohnya dia buka spek, tak nampak. So masa dia muda memang pakai spek all the time. Pakai spek,
Bila dia dah umur 40, macam Tuan Jamal, dia nak baca, dia buka spek, dia nampak. Okay, so siapa yang ada, so myopia, you call it minus power, negatif. So orang yang minus, bila jauh tak nampak, bila umur 40 dia buka spek. Kalau power 400 dekat, kalau 800 macam tu, kalau 300 macam tu, depending. So kalau you all perfect masa muda, tiba-tiba tua kena gini. So that's why if you meet a man for the first time, nak tahu umur dia, senang je pejabat dia. Sebab macam-macam orang tahu injection botok kan, mata tak boleh botok. Okay, kalau buat gini memang confirm 43 ke atas, 45. But now there's a way to botox mata. Nak tahu tak macam mana? Orang tak tahu umur kita dengan mata. Kita teknik di mana kita boleh taruh implant. Macam suami saya, Dr. Azmi tu mana pakai spek. Dia apa? My husband dia tak datang. Saya malu kalau suami saya tak nak ceramah, saya malu. Dia dah tahu skrip saya. Dia bila you put multifocal inside, walaupun tak ada cataract, kita boleh taruh multifocal, so you can see far and near macam kita muda dulu. Multifocal implant, dan Allah izin sekarang kita dah ada teknologi yang kita boleh scan whether you are suitable or not. Okay, so boleh tu bagi botox mata. So I call it rejuvenating procedure. Cuma cost agak tinggi, because we have to put multifocal implant kat dalam. Then itu saya cakap pasal rabun. So bagi kanak-kanak rabun, you all, siapa yang suami isteri, siapa yang ada anak, yang rabun dah ada anak, okay, berapa your power? No, your power, your 200, anak berapa? 500 kan. Suami pakai spek tak? Tak pakai. Dia gini, kalau suami isteri pakai spek, the chance of anak you pakai spek is 40%. So siapa yang suami isteri pakai spek hari lah, Noli pun pakai, ada your son pun pakai kan? Okay. So kalau anak kita pakai spek, bila anak kita as little as 4 years old, tolong cek mata. Kita dulu silap masa dulu lah, kita screen mata hanya darjah 1 baru screen no. Tadika 4 years old kita kena start check, because kalau terlambat pakai spek jadi mata malas. Okay, apa mata malas or amblyopia? Ialah keadaan di mana bola mata normal tapi tak nampak. Macam kita lah, badan sihat malah kerja, you know. So tadi saya cakap live ni pasal suami malas lah. Sebab saya kata macam ni, awak setuju tak macam ni? Ibu-ibu sekarang, siapa manjakan anak lelaki dia? Kat rumah tak buat kerja. Lepas tu anak perempuan semua kena buat kerja. Bila kahwin, agak-agak anak lelaki dia tolong tak isteri dia. Maka berkocak tak rumah tangga. Masalah lagi pula yang perempuan pun kena manja dengan anak dia, macam saya kena manjakan anak saya. Okay, semua maid buat. So tak tiba buat kerja. Bila kahwin, what happen? Husband expect to be served, the wife doesn't know how to serve. What happen? Gaduh. So tadi saya tengah cakap lelaki tolong jadi rajin, gunakan tenaga duk futsal sana, futsal sini, kan, pergi gym sana, weightlifting sini, tapi beg tangan isteri malah nak cut. Baby wearing tu should be husband or wife? Okay, you all kita buat campaign kita berjalan shopping, nampak suami-suami, isteri yang tolak wheelchair, go to there. Excuse me, you are not mature. Saya cannot stand tengok lelaki malas. Sebab tu orang patient masuk klinik saya tengok je, tengok husband dia. Boleh tolak keluar dia. Sambil buat mata ni, saya tanya, awak tolong isteri kat rumah tak? Tolong Prof, betul. Sambil buat mata orang, saya berhenti marah orang. Tapi betul-betul nak ketahui orang tak marah pula tu pasal apa? You see, when you scold a person, why people don't feel offended? Why? This is a trick, not trick, it is a way of life. Boleh tanam dalam hati kita sayang pada semua orang. If you tegur from emotion of love, orang tak terasa hati. Tapi kalau kita marah orang dengan merasa kita besar, hina dia, orang kecil hati. That's what I call managing your emotional bank account with everyone. So kita kat rumah dengan pasangan kita, banyakkan pujian, deposit. Hargai, deposit. Make them feel good, deposit. Tegur, withdraw. So, kalau asyik withdraw je, ketegur-tegur, gaduh lah. Tapi dia deposit. Hargai suami, hargai isteri, puji anak, puji, sandwich technique. Puji, tegur, puji. Puji, tegur, puji. Jangan tegur, tak pernah puji. So, puji, tegur, kecil hati, puji balik, sandwich.
Macam you Allah sekarang kan, saya tengah marah je, saya puji balik apa ni? Macam tu lah. No, I have to do it because I see myself as a, because doktor ni, tugas kita, we look at the punca, we treat, we rehab, cegah. So I'm telling you all how to prevent blindness. Lepas tu treatment yang injection tadi. Rehab kau dah buta pun nak buat. So kalau pasien datang kat saya, dia dah buta, apakah saya nak marah cakap ni? Itulah degil sangat. Ada saya kata yang tu. So what do you think I should say kalau orang dah buta? Ustaz Fatih, kalau orang dah buta dah, cik nak kata apa kat dia? Kan, takkan nak marah? Tu dah hang degil, ketekak, tak mau makan, nak makan ni, tak boleh lah. Apa dah berlaku? Ha? Betul, itu memang patut gitu. Tetapi what I say okay makcik, saya pernah dengar, mungkin Ustaz Fatih beritahu saya, hadis ke Quran, siapa yang Allah ambil penglihatan dia satu mata, dia redha Allah siapkan malaikat di syurga. Quran ke hadis? Muncul lah, tahu sikit-sikit kan. Kalau dua mata lagi lah. So dia faham betul lah Prof. Okay. So a doctor ni cure sometimes, relief often, but comfort always. Mesti kita lembut. You all ibu-ibu, you are doctor to your children. Always make them comfort. Gosok-gosok kan? Baik dia. So kalau orang tak nampak tu, saya kata macam tu lah. And I remember many years ago seorang polis, dia kena uveitis. Satu lagi penyakit saya nak sebut lah, penyakit uveitis, penyakit radangan mata. Pernah dengar tentang lupus? SLE. Okay, lupus. Satu penyakit, penyakit autoimmune yang serang semua organ. You can have lupus of the brain, you become crazy. Lupus of the kidney, kidney failure. You ada rash, sedih sakit, demam teruk. It's the highest form, paling susah lah kau kena kan. So dalam mata pun ada penyakit macam tu, dia panggil uveitis. My specialty saya di London belajar. So bila saya balik pada London tu, saya tak perasan tau. Because penyakit tu penyakit yang paling payah, orang semua tak nak belajar. Sebab apa? Paling susah, paling sikit duit. Because you don't do any surgery. It's all thinking, kena fikir, ubat, payah, it's long follow up, you know. Dia orang cuk je lah. Because dia dalam 100 orang, sakitnya 5 orang. It's a rare, difficult disease. Saya sebelum saya celik mata hati sebagai doktor, saya cuba rawat. Okay, if saya cek orang, kalau umur 30-an, saya baru bakar kan. Kalau dah tak cek mata, kalau normal, saya kata apa? Nothing wrong with your eye. Disappointed, saya tak ada penyakit. Tu doktor keladak dulu macam saya dulu. Saya menonton banyak doktor keladak tu ubah pelanggan. Whenever you see a patient, if a patient is sihat, alhamdulillah, congratulations. That's why macam you tengok mesin tu kan, kalau normal, staff sana dia kata okay normal ke, dia congrats, tolong beri feedback. Siapa dah cek mata kat sana? Okay, apa dia kata? Is it? Are they kind? Syukur pada Allah, syukur. Because when we employ them, we always do an interview, akhlak index. Akhlak is number 1. And anyone 3 months probation, akhlak out. Akhlak is number 1. So they make you feel good ya. Syukur. Okay, so bila kita tengok doktor orang sihat, alhamdulillah, syukur pada Allah, mata sihat, congratulations. So macam mana saya sandwich kan? Saya tahu bukan sandwich tu, sandwich kaya lagi. Saya kata apa? Please continue your generosity, continue being kind to your wife, continue baca Quran. Sebab kalau dia tak baca apa jadi? Lah, I better. You see tak? So saya bercakap dia sangka baik pada dia. Seronok tak macam tu? So maknanya kita, macam selalu Ustaz Fatih baca hadis, orang mukmin ni kalau tak ada yang dia nak cakap tak baik, dia. So always tentukan kita banyak bercakap benda yang baik. So coming to lupus. So bila saya perhatikan, lepas saya dah balik 98 di London belajar, then I realise, lepas saya dah go to motivation tengok, saya nampak satu jenis manusia. Cuba you perhati, orang yang kena penyakit lupus ke, uveitis ke, I may make judgmental statement, orang marah saya, it's okay, saya ni tak kisah orang kata apa, tapi kena cakap, orang tak suka tak apalah. Saya perhatikan orang yang suka risau. Siapa suka sebut risau kat sini? Jangan angkat tangan. Siapa ada migraine? Jangan angkat tangan. Siapa ada gastrik? Jangan angkat tangan. Siapa ada back pain? Jangan angkat tangan. Siapa suka sebut nanti macam mana kalau? Jangan angkat tangan.
Siapa suka sebut tapi, jangan angkat tangan. Siapa suka masalahnya, the problem is, jangan angkat tangan. Ini sebagai manusia belah kiri, golongan kiri. Agak-agak belah sini hidup best tak? Serabut, suami menyampah, anak degil, kan? Pokok mati, macam saya tanam mati. Penyakit banyak, kan? So, bila saya berhenti passion saya, ya Allah, betul lah, dia orang ni kan, dia orang sakit, kena beri ubat, dia improve to 95%. So how you do? Okey lah, tapi kan mula manusia tapi, manusia tapi, banyaknya manusia tapi. Dia okey tapi kan, tapi lepas ni kalau tapi kan buat apa? Believe ni, stop the word tapi kalau. This is my observation. So, I'm telling you, bila what happen, kalau lupus dan uveitis keadaan di mana sel badan kita pergi makan tubuh kita. So, macam mana sel yang patut lawan kuman pergi lawan tubuh kita? Because kita energy tak bagus. Which saya dah demo. Siapa yang first time datang? Siapa nak demo kat depan? You want to kan? Siapa ni nak pahala kan? Famous ni berapa ribu orang tengok? Nak? Jom, siapa nak dapat pahala? Bagi hadiah. Siapa volunteer dapat hadiah? Jom. Okey, kita dah reach 67,000 orang. Terima kasih aja. Nama apa? Rushida. Okey, Rushida. Okey ya. Rushida, saya nak demo. Ya. Nanti sudah belah sini. Pasal saya menganak. Thank you, Rushida. Asal mana? Perak. Kat mana Perak? Bagian Serai. Saya kalau orang Kedah, saya panggil tang mana. Okey, sudah buat tangan. Okey, saya buat yang senang lah. Buat jari tangan. Which you all can try yourself. Cuba waktu. Saya akan ukur kekuatan Syida buat jari. Saya cuba buka. Okey, you try. Okey, lawan 1, 2, 3. Saya pun tak kuat tangan kena buat. Cuba Syida kata nama saya Syida. Lawan. Cuba lawan nama saya. Nama saya Syida. Okey, kuat. Nama saya Muhaya. Tak kuat. So when she tell a lie, dia tak kuat. Bila bohong, tak kuat. Cuba Syida kata masalahnya peluangnya sekarang sebut dia baik tapi kan bahasa Minda. Dia baik tapi kan kuat sikit. Cuba lawan. Dia baik tapi tak kuat. Next one. Dia memang baik. Lawan. See? Bila puji orang kita kuat, bila kutuk orang lemah. Okey, susah. Senang. Okey. Tapi. Kalau. Nampak tak? All the bad words ada situ. Takut. Nanti bacaan. Nanti macam mana kalau? It's so obvious. Okay, you want to do with each other? Cuba cari kawan. Find kawan sebelah. Test. Dia punya kamera akan pusing tak? Ambil gambar you all. Kamera ni pusing. Dia pusing, dia kena angkat. Share something. You want to share them? Okay. Okay, Assalamualaikum. Suami saya stroke dah 2 tahun. Pada mula dia stroke, saya reda di mulut saja. Dan saya tak terserang. Tapi after 1.5 month, dekat 2 month, saya reda di hati. Dan saya ikhlas. Alhamdulillah. Walaupun saya jaga dia stroke, tapi saya tenang.
dan boleh menjalani kehidupan, boleh pergi bekerja, bila kerja pun tak stres. Sampai kawan saya kat pejabat saya, macam mana kau relax ni? Saya kata, kita kena redha bukan di mulut, redha di hati. InsyaAllah, Allah dia akan tolong kita. InsyaAllah. Thank you so much, Ida. Thank you, ni hadiah ya, hadiah. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. So maknanya penyakit autoimun ni selalunya berlaku pada macam tu. Satu lagi ialah glaukoma, cataract, ulcer, diabetes, hypertension, rabun. Ada soalan tentang rabun? Jangan malu. Ada soalan? Ya. Rabun ayam maksudnya. Oh, rabun ayam. Okey, rabun ayam. Okey, there's a condition called retinitis pigmentosa. Siapa kena ni memang satu cubaan besar. Ini keadaan di mana bila malam-malam dia tak apa nampak tau. Nak maghrib dia macam tak nampak. Sebab kita ada apa? Sel dalam kita punya mata ni ada cone untuk melihat warna, untuk baca, dan rods tu untuk kita move about. Dan dia digunakan pada waktu malam. So what happen is that bila keadaan retinitis pigmentosa ni, dia punya sel yang tepi tu semua rosak. So bila malam dia tak nampak. And keadaan ni akan berterusan sampai dia tua. And this is a cubaan. And yang saya kesian banyak orang yang yalah dia pergi internet kata ada rawatan pergi luar negara, saya tak boleh rawat. So banyak orang tanya saya nak jawab sekarang for the first and last time. Bukan first and last time, nak beritahu sekali lagi. Condition retinitis pigmentosa, R-E-T-I-N-I-T-I-S, pigmentosa, P-I-G-M-E-N-T-O-S-A. Keadaan yang berlaku secara spontan ataupun keturunan yang tak ada rawatan. Okay. So macam mana saya nak handle patient macam ni? Okay. So baru dia datang, saya tengok dia. Tapi there are some people yang kadang VIP juga datang, saya tengok, Masya Allah, tak sangka dia ada macam ni. Dia ada, tapi orang ni dia ada the malform and tempat kena tepi. And I look at him, I said, you must be an extremely generous man. Why, Prof? Subhanallah, first time in my life I see this condition and you're operating so well. Rupanya the whole mata tak kena, bahagian sikit je kena retinitis. So the power of sedekah. So siapa kedekut tu buanglah sifat. Believe me, kedekut ni, ya Allah. Remember this, the door that you give is the same the door that come in. So kalau beri sempit, masuk pun sempit. Be generous. Be a go-giver, not a go-getter. Ajar anak kita, how can I serve, not what's in for me. Macam today saya rasa AJK adalah selfless. Saya kalau balik semayang tu balik, dia orang meeting lagi tu, nanti saat berdahari kita macam-macam. But selfless. Bila, tapi I'm sure Panjang Positif pun seronok kan, yang tengah duduk live Facebook ni kan. Because actually kita hanya bahagia bila kita memberi, bila kita mendapat tak best kan. Okay. So I'm talking about rabun ayam ni ialah keadaan di mana kita rabun malam, tidak ada rawatan. Dan siapa patient yang kena macam ni, baru dia datang. So I tell him, dia kata, Prof, boleh melarat tak? So how do you think I answer? Statistically, the books say 15% will go blind. That was how I was maybe 20 years ago. Statistics. Dr. Terra, pakar baru cari aku Terra kan, dia pakai mata, bajet bagus. Because when we treat our patient with our mind, dulu saya rawat patient dengan akal. Akal go to akal, patient stress. But treat with my heart, goes to patient's heart, patient boleh terima. Betul tak? It's not what you say, it's how you say. So Masya Allah, saya kata, macam baru ni one lady, dia ada lubang kat retina dia. Proses tak nak buat. Okay, tak apa, it's your choice. Tapi Allah izin, berapa tahun saya pakai mata, saya tak pernah, Allah Maha Pemurah. Always, one thing I told last week kan, percakapan kita always ni Allah pada Allah, okay? Pengalaman saya berapa tahun saya pakai mata, tak pernah saya tengok orang sebelah mata kena, Allah ambil satu lagi. Allah pelihara mata satu lagi. Provided you niat, ya Allah ya Tuhanku, kau teruskanlah penglihatan mataku ni sebab mataku nak baca Quran, lihat ke apa, nak buat baik, mana salah. Mesti niat. So in a way ada dakwah also lah. Macam bukan threaten lah, suatu dia better be careful lah, you know. Kalau malam-malam saya kena gaji. So this patient, I told him, boleh hati lagi tak? So I told him, whether you are progress or not,
Not me determine, God determine. Who give you the disease? Allah. Who heal you? Allah. So who you want to ask from? Allah. So what must you do? Do good to the creations of Allah. Tu Prof. Okay. Ada isteri tak ada? Baik tak dengan isteri? Aku dah soalan saya tu. Baik tak dengan isteri? Baik. Tapi dia handsome macam bodybuilder kan. Asyik agaknya bagus. Saya sakit macam ni. Hati tak ada cari perempuan lain kan. Betul itu isteri saya kata Prof. Isteri saya kata agaknya kalau saya macam ni, kalau mata nampak macam-macam orang sekarang saya nampak dia je. Betul. So he doesn't go out. So we don't know. Maybe doa isteri tak tahu lah kan. But you know, he's happy. So everything comfort always. Everything that happen, your message must make people feel good about themselves. Jadi kita jumpa orang pun, make people feel good about themselves. Because there's a saying, apa nama orang tu? Your smile is your logo. Your personality is your business card. How people feel after meeting is your trademark. So kita nak orang jumpa kita, lepas orang jumpa kita seronok, then itu orang mukmin. Dan orang mukmin ni muka masam ke ceria? Always make people feel good. Macam tu Haji Rahim cakap tahu je. Okay, thank you Haji. Soalan? Ada soalan? Ya, sila. Macam mana dengan silau? Silau? Bagus. Saya nak bagi tips yang murah saja, tak payah jumpa saya. Okay. Wanita sekalian, siapa nak mata cantik dan bersinar? Angkat tangan. Facebook ada angkat tangan tak tu? Niat mata tu dah okey apa? Okey Siapa Tan Sri ni? Kadang-kadang kat Facebook nama macam-macam. Tan Sri tak sebut nama dah. Saya tak boleh tengok cahaya, saya akan jadi sakit kepala yang amat sangat. Jadi saya cek di klinik mata, doktor kata silau sangat-sangat rendah. Soalan sama. Rabun saya pun doktor kata cuma 50, sedangkan saya nak baca signboard masa memandu tak berapa nampak. Ni sakit mata ke sakit jiwa? Sorry ya Tan Sri. Believe me like this. Pengalaman saya, ada orang masalah 2, komplain 10. Ada orang masalah 10, komplain 2. Contohnya makcik tu datang. Makcik berapa lama tak nampak? Baru minggu lepas doktor. Makcik dah 10 tahun kan. Sebelum tu nampak cahaya, sekarang dia kelak langsung dah. Baru datang makcik tu. Lepas tu dah ada cium sini cium apa punya tadi. Tolonglah buat mata saya. Okey lah. Awak cakap kampung kan sial ni. Okey. So macam ni, siapa silau, number 1 cause pengalaman saya ialah mata kering. So siapa nak mata cantik bersinar, Allah, saya lupa dah nak minta free gift untuk you all. Air mata palsu, eye lubricants, eye lubricant yang titik-titik tu, which saya memang pakai lah all the time. So pergi farmasi nak beli eye lubricant atau air mata palsu. Kita wanita 50-an, lagi dah menopause, lagi mata sangat kering. Kalau kulit kering, mata sangat kering. Let me tell you, bila mata kita kering, permukaan mata kita akan tipis, dia akan kedut. Tahu mata kedut? Bayangkan fizik, bila cahaya tu, bila mata kita smooth, dia akan pas. Tapi kalau kedut, dia akan scatter. So number 1 cause silau, cuba tengok kering dulu. Lepas betulkan kering, tak best juga, baru rabun silau. Okay, so dia punya rabun silau astigmatism. Ya, dan astigmatism ni tak boleh rawat, selalunya berlaku dalam keluarga. Keluarga, kalau kita silau, anak mungkin silau. Dan kini kalau nak correct secara kekal, dia dengan lasik atau smile. Kita buat pembedahan pada kornea tu. Tapi bukan semua orang sesuai. Sebab itu hari ini kita ada mesin untuk ukur ketebalan kornea, untuk tengok siapa yang sesuai untuk teknik itu. Sebab your cornea must be more than 470 micron. Jadi itu diukur secara tepat. So silau itulah sebabnya. Satu lagi, mungkin you ada cataract yang awal. Bagi orang 55 ke atas, begitu cahaya berpinang, mungkin cataract yang awal. Ada soalan lain? Ada? Saya tengok soalan Facebook Okey, so Tan Sri, power sikit tu boleh lah. Saya cadangkan Tan Sri yang bertanya ni, kalau ada power 50, pakai spek masa memandu. Okey. Nama air mata palsu tak boleh, nanti saya kena saman brand. Believe me, doktor dia susah betul cakap. Orang yang bukan doktor, dia cakap mengarut pun. Produk macam-macam tak kena saman. Tapi doktor yang sangat etika ni, ada body, governing body, silap sikit aja dah kena saman, masuk mahkamah kita orang ni.
So I cannot mention brand, I cannot mention price. Don't ask me anything, any price. Air mata palsu, just eye lubricant, any brand. Ya, any brand. Kat belakang boleh saya bisik brand apa Tak, saya tak jual pun. And pernah saya di-approach oleh businessman, Prof, cuba air mata palsu nama Prof, jual laku. Masuk penjara. Okey, ada soalan lagi? Ya, sila. Untuk jaga kesihatan mata. Ya. The best kalau masa mandi. Masa mandi, ha? The best buka mata dan tutup mata. Air dalam pan kita ada klorin dan sebagainya. Shampoo kadang-kadang ada chemical. Jadi apa yang boleh buat? Okey. Betul. Macam, ya? Tuan Haji Jamal dengan leader Wan suka kelakar dia. Okey, macam ni you all, banyak orang lepas beroperasi dia kata apa tahu? Prof, boleh kena air tak? Saya kata, makcik, obat saya letak makcik tu air tak? Air lah, habis apa yang macam takut? Cuma air tu sterile, antibiotik yang kita kuman. So lepas kita buat operasi, kita tak nak tahu air luar untuk kuman. But believe me, mata kita ni, kita tak perlu basuh dengan tu, because Allah jadikan. Do you know how much our tears produce at 1 second? 2.3 microliter per second. As you are looking at me, air matanya keluar, bayar 1 sen? Tak bayar. Allah buat air mata keluar, lepas tu dia keluar pula kat lubang kecil yang masuk ke hidung, the passage tu, yang keluar, yang masuk exactly the same. So you feel comfortable. Setengah orang pula tersumbat pula, asyik dia ada tu, tersumbat air mata dia pasal passage tak betul. So I tell you, if you just stop mata lu, you nangis. You just ponder on your eye. Ya Allah, ada 126 juta sel berkecahaya, 1 sen aku tak bayar. Kalau aku bayar top up, kejap-kejap buta, habis top up. Lepas tu air mata pula. Lepas tu cornea ni pula, macam mana cornea transparent, sebab ada pump pula, endothelial pump. Kalau pump tu rosak, blur pula. Mata dia gerak macam ni, ada saraf pula, 3 saraf yang kawal. Allah, daripada mata ni pula ada pathway pergi ke brain. Ni tak boleh cakap lah, nak nangis, pasal mata je nangis. Okay, so there's no sampai at tenis, sampai lepas ni, everyday, Allah. The highest zikrullah apa Ustaz Fatih? Istighfar ke Alhamdulillah? Tepat, orang Penang pandai, betul. Alhamdulillah, senyum. Alhamdulillah, because banyak benda kita tak minta Allah beri. Tapi kita kata apa, doa-doa tak makbul pun, padahal yang tak minta pun Allah beri. So never say doa tak makbul, semua doa makbul. Cuma masa dan ketika. Dan bagus lagi makbul masa kita di padang mahsyar, lagi best rasa. Okay. Satu lagi saya tengok, cuba yuk tengok YouTube ada Ustaz Adi Hayat. Adi Hayat Indonesia, dia sangat prolific sekarang. Ustaz Fatih betulkan saya cara bentuk Rasulullah. Saya baru tahu dah tua macam ni, baru tahu. Cik baru tahu. Dia apa kata macam ni. Saya tak tahu yang bila ambil bentuk dia kena gosok mata. So dia buat macam tunjuk Kalau salah saya So dia kata air tu tumpah, gosok macam ni. Lepas tu tangan ni gosok sini sampai sini. Lepas tu belakang ni, belakang telinga. Saya baru tahu macam tu. Betul ke Ustaz? Ustaz pun tak dengar lagi no? Cuba cek Ustaz Adi Hayat, cara bentuk Rasulullah. Believe me all of you, saya cadangkan umur macam you all kan. Siapa umur 40-an kat tangan? 50-an, 60-an. Okey, solat kita, wuduk kita macam mana tu? Because kita solat lama pun kan tak berubah ni, something wrong. Because kita solat dua je, untuk zikrullah dan mencegah kemungkaran. So kalau kita bertahun-tahun sebenarnya sama, something wrong. We tak ada kaizen in our life. So go to YouTube, cara solat Rasulullah, cara wuduk Rasulullah, semua Rasulullah, semua sunnah kita nak buat, rugi pun tak buat. So bila cakap pasal mata ni, kita kena, mana Tuan Haji, answer your question, tak payah basuh dengan paip-paip, masa wuduk tu dah cuci dah mata. Okey, Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi? Facebook ada soalan? Ya, sila. Ya. Ya. Seandainya kita silau 450, apakah boleh mundur ke belakang lagi? Boleh. 450. Boleh. Kini kita ada mesin, mana-mana center, bukan center saya saja. Kita boleh rawat silau sampai 700. So tak ada hal. Kos dia kos tak disebut. Kena sama.
people always say that kadang kita buat perubatan ni macam mahal kan? But do you call it expenditure or investment? Sebab you invest in yourself. Wanita sekalian, saya nak tanya you all, nak beli baju lawa ke nak beli suplemen mahal cantik? Which one? You nak baju lawa ke nak beli suplemen mahal? Bukan baju you buka kan? Tapi bila you supplement, kulit cantik, mata cantik, semua sihat, you live with yourself all the time. So wanita yang menonton, stop buying handbags. Don't waste your time buying branded stuff. Don't waste your time. Yeah? Be the brand. Don't have to make a brand. Spend your money on good water filter, on good supplement, on good vegetable. Stop processed food. Stop your children going to fast food restaurant. Buat ais krim, guna jus buah, buat ais krim, beli yang rumah tu. Dan juga you can eat something like banana. Kan? You know banana? Cut banana, beli almond butter. Butter badam. Mahal? Jangan sebut mahal. Bila untuk makan jangan mahal. Tudung mahal tak apa, buat apa? Bayar pergi duit. So ini tudung dah hadiah. Neelofa kasih free. Dia tak syuting dia pakai lah. Suka dia bagi, bukan dia pakai, saya pakai. Nak beritahu, siapa tengok, ni Neelofa punya. Baju ni Munawarah lama tu saya beli. So, you ambil banana, you taruh almond butter. Good dessert for your children. Kalau anak nak makan es krim, frozen kan your banana. Ambil walnut, blend walnut, banana, ice cream. Buat sama-sama. Beli juicer, buat jus. Lepas anak kita minum jus, kita buat lawannya dia. Sebelum dia minum jus, kita kuat. Lepas dia minum jus, kita buat tak kuat. Itu trik saya buat. Cucu saya minum jus. Satu lagi tinggi, lompat-lompat. Allah minum jus tinggi, kuat. So budak-budak. So yang main kita poisonkan dia. Kau cucu saya seorang, yang anak Dr. Aniah tu, dia sugar is bad. I don't like candy. Poison. So pada Dr. Mak, kalau anak-anak kita kena brainwash benda tak elok, kita brainwash benda elok. So she's so scared of gula. Because I show my gigi yang ada feeling. What happened to Tif, Mam? Gigi Wan hitam. Kenapa Wan dulu makan gula? Dia nak makan biskut paket kan? Don't take. I said, why? No good for you. I want to eat. No, you see my teeth? Tunjuk gigi saya ada tampal. Why like that your teeth black? Because I take sugar. Dia pun ambil. I don't want to eat. And you know what she asked me? Only 3+. Why people make? Children punya mind. So kita start gula, racun. Poison. Okay, fast food, racun. And siapa yang nonton cikgu-cikgu tadika, tolong please, when you make goodie bag, please stop all this processed food. Macam rumah Haji Rahina, bila anak dia kahwin, saya pergi, bagi apa? Kismis. Suka sangat, berkat betul kismis tu. Memang makan. Please you all, we have to be conscious eater. Ada buku tu, how the rich orang kaya gets thin. They are conscious eater. Dia nak makan ni, aku makan ni as a fuel, as a nutrition. Tak ada nutrition, tak nak makan. Even this dried fruit kan bagus, but too much pun tak boleh, ada fructose. Too much fructose, dia makan, dia get fatty liver. Fatty liver predispose to liver cancer. Dan sekarang, kita makan tak ada fiber tu, si ekolon banyak. Breast cancer salah satu penyebab yang breast ankle, nak marah tapi tahan. Pengalaman saya, 2 suami poligami, lepas tu isteri kena breast cancer. So suami-suami tak nak isteri breast cancer, jangan buat poligami ya. Marah orang Prof punya hari ni kontroversi betul kan? I don't care lah, biarlah. Okay, unplug Prof, ayat unplug. Cakap. Okay, so talking about this, please you all, your children, siapa ada anak, and I told my mate, siapa yang ajar bad habit pada cucu saya berdosa besar. Betul tak? Because if you all teach something yang bad habit dia buat, kita tanggung dosa. Guru-guru tadika, please no junk food masa buat tu. All this jelly kan. Kadang saya pergi bawah takut tengok kan, biskut tu gula kat atas. Kenapa pelik ni? What's wrong? Stop. Okay, go back, open your fridge, look at your food. That's your future. Because percaya tak, if I come to your house, I know your future in 20 years time. Setuju tak? Macam mana? Setuju? I look at the book you read, the food you eat,
what you talk. That is your paradigm here. That is your hati and your rules of living. Sebab you tengok orang yang pergi ICU, CCU tu semua menyesal tak? Isteri bawa lah mangkuk tingkat, menyusahkan dia, masa muda berokok, batuk-batuk. Isteri suruh lah, kesian datang naik bas, duit bukan ada, bekas berjemput, memang kesian. Bukan masa houseman dengan kesian tengok kan? Bekas berjemput, bawa mangkuk tingkat, tengok pakcik sakit, batuk-batuk. Saya tengok diagnosis, Allah, bisa rokok. Sakit hati. Kan? So that's why Japanese people said, siapa yang tak jaga berat badan menzalimi diri dia. That's what Farah said. Japanese kata apa? Siapa yang tidak jaga berat badan menzalimi diri dia. Saya dengar tu pula mak. Okay? Dan merokok juga. Okay. And Aki pula kata, siapa yang merokok, kita beri dia plastik, taruh dia, ikat, so dia nampak dalam plastik. Enjoy your smoking. Tapi you all believe me, please don't judge people who smoke. Saya kesian orang smoking. Dia terperangkap. So macam nak berhenti merokok? Nikotin patch ke doa? Doa. Doakan suami kita. Doakan. Kita doalah secara live. Siapa yang ada tolong doakan semua perokok-perokok dapat berhenti merokok, sebab Fattah mengatakan itu benda yang haram. Tak nak tengah merokok, meninggal kan? Heart attack. Okay, ada soalan lain? Yes, Lin. Ya. Ya, handphone. Okey, handphone. Okey, Farah datang kejap, bawa handphone. Okey. Okey, pegang with your left hand. You hold that. Let me test your muscle. Okey, pakai. Ya. Buat 1, 2, 3. Handphone weakens you. Okey, handphone melemahkan kita. Dan para suami, tolong tengok wajah isteri lebih lama daripada melihat wajah handphone. Para isteri, tolong selfie dengan suami lebih daripada selfie dengan orang lain. Tak boleh benarkan. Para isteri, tolong tengok muka anak lebih pada tengok Facebook dan WhatsApp. Okay? So kalau anak kita nak main handphone, maknanya apa? Anak kita kesunyian. If our children find the game is more interesting than ourselves, something wrong. Tahu tak? Saya pernah tengok dalam kereta satu negeri saya pergi, saya sampai sekarang image tu saya nak nangis. You know how I saw? Husband bawa macam ni kereta, wife duduk kat sebelah, dalam muka tak pandang each other. Kita kan kalau traffic light berhenti kan, at least stop kan. Saya dengan suami saya selalu sembarang. Ni apa? Abang, ni kan belum kahwin tak? Ni dia dah kahwin 20 tahun. Ni 30 tahun. Muka menyampah tau. Tapi dengan suami orang, tuan nak balik. Suami, dah balik dah. Apa punya kerja ni? Betul tak? You should be most lembut to your own husband. Saya pakai untuk suami Prof, tapi suami siapa? Ya, ladies, jaga aurat. Okay, so this lady, saya kesian tak tahu. Dia duduk macam ni, husband dia, tak tahu, masih buat tak tahu depan. Padahal traffic light lama, why don't you, buat apa tengok depan traffic light? Tengoklah each other. Kan dalam kereta tu, waktu nikmat bersuami isteri. Anak dia duduk depan dia, menghadap mak dia. Guess what the mother is doing? Feeling blessed, feeling awesome. Check in. Alhamdulillah, anak saya 8A. Alhamdulillah, kami sekeluarga mengerjakan umrah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah, tu dengan Allah, bukan kat Facebook. So, saya kata, saya dah conclusion. Wanita di Malaysia, apa masalahnya? Ustaz Fatih tolong angguk kalau betul. Yang pertama, kasar dengan suami. Berarti belum kahwin kan? Cik kena cari orang tak buat lagu ni dah no? Yang kedua, garang dengan anak. Yang ketiga, sombong dengan mak mertua. Yang keempat, garang dengan pembantu rumah. Yang kelima, show off dengan kawan-kawan. Siapa tak setuju angkat tangan.
Setuju satu rumah, satu parlimen dia bersetuju. Kan? Terus siapa nak taubat kat tanya? Saya nak taubat juga. Okay, be careful. So kesian budak ni tahu. Nampaklah dalam tu kan, ayah tak peduli. Dia pusing-pusing, ayah tak tahu, mak tak tahu. Budak tu umur 3 tahun. What can you play forward this movie 20 years time? How do you think the son treat the mother? How do you think the son treat the wife? Sama macam ayah dia treat mak dia. So kalau kita tak invest in our children now, can you imagine generasi kita akan datang? Kan, kita 60-an ni bila-bila nak pergi kan? Tapi saya kesian tengok orang remaja 15 to 34 ni prime age. Kalau kita tak, so I'm very active on Instagram now. Because yang tengok saya umur apa? 18, 25 hingga 37 kan? 77% woman, 22% lelaki. Lelaki ikut juga tu. Okey juga. Setengah-setengah tu soalan pasal exam kan? Macam mana proses ranking orang, macam-macam soalan. Orang muda-muda. Macam mana orang tu mengecewakan saya, orang tu fitnah saya. Saya tanya, awak fitnah orang tak? You only get what you give. Senyap tu jawab. Because people are complaining. Because you see, people who complain are those who doesn't look at themselves. Dan 3 hari utama manusia apa dia? Hari kita dilahirkan, hari kita tahu kenapa, dan hari kita evaluasi diri. Ya? Okay, ada soalan lain? Tadi Lin nak tanya. Lin. Ya. Dah nampak kan? Cahaya yang muka bersinar dalam kelambu tu kan? Okay, cahaya actually you have something called UV light that's no good for you. So you all can set your phone to, ada announcement? Tak ada. Kita ada phone yang boleh put night light. I think that is okay. But believe me, this is a study by nama apa, sleep expert. Dia kata try to avoid blue light 2 hours before you sleep. Because they akan affect melatonin production, which is a hormone for deep sleep. And you all tahu tak? Please, your sleep is your money. Maksud dia apa? You allow people to steal your money? Boleh tak kita beri orang curi duit kita? So sleep is beauty. Sleep rejuvenate, repair, heal your body. So dalam Islam, bagusnya kita tidur sebelum pukul 11, bangun sebelum pukul 5. Kalau boleh kita tidur pukul 10, bangun pukul 4, kita dapat 6 jam. Tapi Ayurveda medicine says that 1 hour before midnight sama 2 hours after midnight. So kalau tidur 10 hingga 12, 2 kali 2, 4 jam. 12 hingga 4 jam, saya tidur 8 jam. Sangat senang. And for pukul 4 pagi tu, Ustazah Hafizah bagi agenda 4 pagi. Saya menirulah diri saya sekali yang cakap, jadikan bangun pukul 4 is your lifestyle. Agenda 4 pagi. And believe me, siapa yang tahajud, Masya Allah, tak ada cakap